Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Ustaz Muhammad, A to Z Akhlak. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita dengan alfabet yang baru, adalah alfabet Q. Okay. Q stand for what? Q stand for Queen? No. Q stand for Quran. I love Quran. Good, Masya Allah. Okay. Quran adalah merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua, dan ia adalah merupakan mukjizat untuk akhir zaman. Jadi banyak perkara yang kita akan belajar daripada Al-Quran, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surah As-Sad ayat yang ke-29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitab yang ini Al-Quran adalah yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, iaitu satu kitab yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dianjurkan kepada kita liyadabbaru ayati, untuk kita tengok ayat-ayatnya, dan juga waliyatadhakkara ulul albab. Tidak akan ada orang yang dapat pelajaran daripada Al-Quran melainkan orang-orang yang berfikir. Adik-adik pernah dengar atau tidak bahawa satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya tentang akhlak Nabi. Mereka bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah ataupun Ummul Mukminin Aisyah, apakah akhlak Nabi? Ceritakan kami tentang akhlak Nabi. Maka Aisyah menjawab, fa inna khuluqan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Apa yang dimasukkan dengan akhlak Nabi adalah Al-Quran. Al-Imam Nawawi ketika mana mensyarahkan hadis Imam Muslim ini menyatakan bahawa yang dimasukkan dengan berakhlak dengan akhlak Al-Quran adalah yang pertama, al-amalu bihi, iaitu beramal dengan apa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Apa yang Allah perintah dan apa yang Allah Ta'ala tegah, maka yang diperintah kita lakukan, yang ditegah kita jauhkan. Wal wuqufu inda hududihi, dan berhenti di sempadan yang telah ditetapkan. Maknanya seperti mana yang Ustaz sebutkan tadi, apa yang haram, apa yang ditegah di dalam Al-Quran yang kita tak boleh nak buat, jangan kita lakukan. Maka ini semua adalah garis panduan sebagai seorang Muslim. Maka kita perlu untuk taat perintah Allah seperti mana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. وَتَأَدَّبُوا بِآدَابِهِ, dan beradab dengan adab Al-Quran. Seperti mana contohnya, kalau kita dengan Al-Quran, apa perlu kita buat sebelum kita pegang mushaf? Anak-anak, kita pegang buat apa? Kita kena mengambil wuduk terlebih dahulu dengan memakai pakaian yang bersih sebelum kita membaca Al-Quran. Kerana apa? Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam suratul Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Dan ini dianggap sebagai satu bentuk kemuliaan kepada bulan ini. Kerana bulan ini memberikan kepada kita makna yang begitu besar. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghiasi hidup mereka di sepanjang bulan Ramadan dengan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka banyak kelebihan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam satu hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Quran ini akan datang di akhirat nanti untuk memberikan pertolongan kepada orang yang sering membacanya. Jadi kalau kita kat dunia ni ada mahkamah, pernah dengar tak peguam bela? Peguam bela kan? Orang yang mewakili kepada pesalah-pesalah untuk dibicarakan. Waktu dibicarakan, dia akan beritahu dan berhujah dan sebagainya. Maka kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Quran akan berhujah untuk membela kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mudah-mudahan syafaat Quran ni membolehkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik, kalau kita belajar tentang Al-Quran, apa kelebihan kita baca Quran? Yes, kita sebut Alhamdulillah bila kita dah baca Quran, tapi apakah kelebihan untuk kita membaca Al-Quran?
Baik, dalam Al-Quran dik pernah jumpa tak huruf alif, ba, ta, tha, jim? Okay, good. Semua ini adalah merupakan huruf hijaiyah dan huruf-huruf yang diambil daripada Al-Quran. Tahukah adik-adik bahawa setiap satu huruf yang dibaca di dalam Al-Quran, dia memberikan kepada kita berapa banyak pahala? 10 pahala. Jadi kalau katalah kita membaca alif, lam, mim, alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Jadi ada semua berapa pahala semua sekali? 10, 20, 30. Pandai. Jadi kalau kita baca setiap satu huruf dalam Al-Quran, maka Allah akan beri kepada kita 10 pahala. Jadi banyak kita baca Quran, banyak kita akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Okey. Jadi oleh yang demikian, kepada semua sekali yang berada di sama ada yang menonton untuk rancangan ini dan juga adik-adik, guru-guru dan ibu bapa, maka kita perlu untuk menjadikan Al-Quran sebahagian daripada kehidupan kita. Orang yang mencintai Al-Quran, orang yang menghidupkan dirinya siang harinya dan malam harinya dengan Al-Quran, mudah-mudahan dia akan menjadi sebahagian daripada perkara yang membantunya untuk perjalanan dalam kehidupan yang seterusnya. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, memahaminya, menghafaznya dan juga mengistiqamah dalam membacanya, mereka ini akan bersama dengan para malaikat ketika mana mereka di akhirat nanti. Ma'as safaratil kiramil bararah. Mereka dianggap sebagai VVIP di akhirat nanti. Wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta fi. Tetapi orang yang membaca Al-Quran tapi merangkak-rangkak, wa huwa alaihi syakkun lahu ajran, dan dia membaca Al-Quran dalam keadaan merangkak-rangkak dan susah-susah. Adakah orang ini juga mendapat kelebihan? Ya, mereka mendapat 2 kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah setiap huruf yang dia baca dapat pahala. Yang kedua, kerana keinginannya untuk membaca Al-Quran. Jadi jangan give up, jangan putus asa, teruskan memperbaiki bacaan kita dan jadikan Al-Quran sebagai daripada akhlak kita seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah anjurkan untuk kita lakukan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini memberikan semangat kepada kita untuk mendalami Al-Quran, mencintai Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai rakan kita. Mudah-mudahan dia akan berjasa untuk hidup kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama dengan saya Ustaz Muhammad, A to Z Akhlak. Ramadan Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.